Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa 'anal waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Terima kasih Yang Berusaha, saudara pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Merangkap Ahli Parlimen kawasan P086 Maran, dan Yang Hormat Datin Seri Datuk Hajah Fatimah binti Haji Kasim. Yang saya hormati juga Yang Berhormat Puan Dr. Daroyah binti Alwi, Pengurusi Perbadanan Pengurusan Sisi Pekerja dan Pembersihan Awam atau SW Corp. Yang saya hormati juga ayahanda saya Yang Berhormat Tuan Muhammad Sofian bin Haji Abdul Jalil, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N24 Luit, dan juga Yang Berhormat Ustaz Mujibur Rahman bin Ishaq, Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan N26 Cenoh. Seterusnya yang saya raikan juga Yang Bahagia Datuk Azhar bin Ahmad, Timbalan Ketua Kesihatan Bandar Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Mukhtar, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp. Barisan Ketua-Ketua Pengarah dan Setiausaha Bahagian KPKT, saudara saya Al-Fadhil Ustaz Wan Husaini bin Wan Amran Al-Hafiz, Imam Masjid Asy-Syakirin di Al-Maran. Seterusnya yang dihormati juga saudara Muhammad Afandi bin Abdul Rahni, Ketua Pengelola Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Maran. Yang setia Asisten Fire Superintendent Samsul Effendi bin Sulaiman, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Maran. Yang setia Deputi Superintendent of Police Nur Zamri bin Abdul Rahman, Ketua Polis Daerah Maran. Seluruh anggota-anggota Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation SW Corp, CEO syarikat konsesi, pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah negeri SW Corp, barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin Daerah Maran. Seterusnya seluruh warga Maran, Bandar Sejahtera, dan seterusnya para pelayar yang menonton siaran ini, tak kira dari mana pun, dari utara kita doakan sejahtera, dari timur kita doakan makmur, dari barat kita doakan dapat berkat, dari selatan didoakan dapat keampunan. Bersempena dengan ulang tahun SW Corp ke-13, sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita berada sama-sama secara atas talian dalam majlis berselawat. Sememangnya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi, kita sangat dituntut dan digalakkan membaca selawat bermula malam Jumaat sehinggalah selesai siang hari Jumaat. Membaca banyak-banyak selawat. Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Fa'aksiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi, sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Kerana pada hari ini Adam diciptakan. Justru itu, banyaklah selawat untukku kerana selawat kamu ditujukan kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang Maha Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dia buat ubat. Apa tanda kasihkan Nabi? Tiap waktu banyakkan selawat. Maka bersempena dengan program ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu menghadapi wabak mengikut sunnah. Tajuk ini hanya memakan masa selama 20 minit saja. Selepas itu kita akan berselawat, kemudian majlis kita berlangsung. Nak sembahyang Jumaat pula tengah hari. Yang tuan-tuan tak sembahyang, tak ada ni yang kena sembahyang ni, nak kejauh ke masjid. Kita ada lebih kurang dalam 15-20 minit lagi. Hadirin hadirat sekalian, kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Tanpa kita sedari hari ini, genap 450 hari
ataupun tepatnya 1 bulan, 2 tahun, 24 hari, iaitu bermula kiraan 18 Mac 2020, kita diadakan dalam keadaan kordon saniter. Yang ini orang SW Corp kena hafal istilah ini. Kordon saniter. Pembersihan besar-besaran. Sama ada namanya physical distancing, quarantine, circuit breaker, isolation, PKP, total lockdown. Semuanya dalam tempoh kordon saniter. Segala-galanya berubah. 21 Mei tahun 2021, Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan keputusan sidang khas Majlis Kesempatan Negara Pengurusan COVID-19, pelaksanaan sekatan penuh Perintah Kawalan Pergerakan sampai 14 hari bulan Jun 2021. Sebab itu, wabak yang sedang kita lalui sekarang ni, ada orang kata bukan dan sebagainya, tapi kita mengatakan ini adalah wabak ini. Ini bukan benda baru. Wabak ni bukan hanya orang sebut ciptaan orang itu ciptaan, tidak. Wabak ini telah berlaku jutaan tahun. Umat-umat dahulu, Allah akan turunkan wabak kepada mereka apa sebab? Untuk beri pengajaran. Mana yang samseng sangat, dapat wabak. Mana yang gangster sangat, dapat wabak. Mana hak degil tak dengar kata, dapat wabak. Itu daripada dulu. SOP Allah Ta'ala. Sebab itu contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi, dia ada sambut satu perayaan yang penting, dipanggil Passover. Passover. Orang Yahudi panggil Pesach. Sehari sebelum Passover, iaitu 14 hari bulan Nisan. Nisan ni bukan kereta, dia punya bulan Yahudi. Yahudi akan buat satu ritual, dia panggil Ta'anit Bikharat ataupun Ta'anit Bikharim. Bahasa Melayu panggil puasa. Passover ini, kenapa mereka sambut beria? Ada baca macam kita buat maulud, selawat, baca Quran. Dia ada buat bacaan Taurat dia. Kitab Taurat dia. The Exodus from Egypt to Canaan. Dia ada majlis-majlis maulid dia. Passover ini ada dicatatkan dalam kitab Exodus chapter 3 verse 19 sampai 20. Mereka mengenang dan bersyukur atas kejayaan kerana diselamatkan oleh Allah daripada menjadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun dan bersyukur kerana diselamatkan daripada wabak. Ini cerita zaman Nabi Musa. Mereka pindah ke Kanaan kerana Allah turunkan wabak yang dikenali sebagai Maqat Mizrayim, iaitu wabak Mesir ataupun Esir Ha-Maqats. The 10 plagues, 10 wabak yang turun ketika itu. Ini kisah Allah rekodkan juga dalam Quran. Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dam ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami hantarkan kepada orang Mesir yang samsing ketika itu berupa bencana seperti taufan, belalang, kutu, katak, darah. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata, tetapi mereka itu kaum yang sombong dan derhaka kepada Allah. Surah Al-A'raf ayat 133. Quran tidak mencatatkan secara terperinci apakah wabak yang berlaku. Tetapi dalam kitab Taurat disebutkan ada 10 masalah yang berlaku ketika itu. Sungai menjadi darah, katak yang begitu banyak jumlahnya, kutu, lalat, kumbang dan bagai-bagai lagi. Sebab itu, wabak menurut orang yang buat kajian, dia setiap 100 tahun akan berlaku satu wabak. Setiap 100 tahun akan berlaku satu wabak. Ini sunnatullah. Tahun 1720, berlaku The Great Plague of Marseille, 100,000 orang mati. 1820, berlaku kolera, 100,000 orang meninggal di Asia. 1920, berlaku Spanish flu, 100 juta orang mati. Dan tahun 2020, berlaku COVID-19, lebih daripada 1,5 juta and still counting. Maka ini kita kena hadapi, jauhkan daripada mendengar teori yang terlampau pelbagai sangat. Sebab itu bagi kita orang Islam, kita terima apa yang terjadi ini sebagai peluang untuk kita beramal. Ini adalah ladang amal kita. Sebab itu para salafus salih, mereka kalau ditimpa penyakit atau wabak, mereka rasa seruka, seronok. Kerana mereka rasa mulia, disebabkan salafus salih dia ada satu pendirian, orang yang sakit itu tanda mereka disayangi oleh Allah. Ini beza dengan kita. Kita takut sakit. Jolok hidung seminggu sekali. Takut sakit. Dia orang sakit ni bagi dia satu kemuliaan. Apa sebab? Pertama, orang yang sakit, Allah ampunkan dosa mereka. Ini bukan senang. Ma min muslimin yusibuhu adhan
illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus sajar. Tidaklah orang Islam yang ditimpa satu penyakit, apa juga penyakit, melainkan Allah akan gugurkan dosanya seperti pokok menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka bila orang itu dosanya gugur, secara automatik doanya juga sangat mustajab. Tak ada dosa, doa mesti mustajab. Sebab itu tuan-tuan, ni kau ada orang perubatan mendengar, Nabi mengajarkan orang yang paling mustajab doa orang sakit. Tu jangan underestimate orang sakit walaupun ada serombong-serombong wayak. Doanya sangat mustajab. Sampai Nabi mengajarkan, "Idza dakhalta ala maridin famurhu an yad'uwa laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Kalau engkau menjenguk orang sakit, mintalah orang sakit itu doakan untuk kamu. Kerana doa orang yang sakit itu sama taraf dengan doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Biasa kita pergi rumah orang sakit, kita lah doakan dia. Tak mudahlah pegang dahi, pegang gitu. Macam Tok Bomoh baca. Wah, 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 wah. Lepas ni kita ubah. Pergi ziarah orang sakit, suruh dia doakan kita. Sebab dia dah terlantar lama bedridden itu, doanya makbul. Kerana dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini bukan nak suruh tuan-tuan puan-puan cari penyakit lepas ni. Tak. Mari kita melihat dari satu perspektif yang lain. Tidak memandang ini sebagai masalah. Tapi peluang untuk lebih banyak ladang amal kita. Jangan cari penyakit, ikut SOP yang ditetapkan. Tapi kalau kena, jangan down lah. Ini Allah nak memuliakan kita. We do the best, let God do the rest. Buat je yang terbaik. Apa salah saya? Why me? Saya tak keluar rumah, saya jemur baju saja. Kenapa saya kena? Why me? Ketika kita bertanya why me, Allah Ta'ala tanya why not? Apa masalah engkau? Aku nak uji engkau, nak naikkan pangkat engkau, daripada grade 44 naik 48, kenalah ada ujian sikit. Takkan tak ada ujian. Takkan naik pangkat menonong time base, tak boleh. Mesti ada ujian, ada peperiksaan. Maka itu tujuannya. Satu, dalam konteks wabak, agama memandang bahawa penyakit dan wabak ini ada undang-undang, ada law. Ini walaupun penyakit ni ulama salafus soleh suka, tapi kita dalam pagi ni kita tak boleh cerita cara begitu. Penyakit ni dia ada undang-undang dia. Infection, jangkitan ini ada peraturan. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Tibbiyah, ini dikarang oleh ramai ulama. Fathul Bari juga pernah mengarang, Ibn Hajar mengarang Fathul Bari dan banyak lagi. Pertama sekali, Nabi SAW mengakui penyakit berjangkit wujud. Artinya kalau ada orang tulis dalam WhatsApp group kata ini semua teori bagai-bagai, ini Bill Gates lah, Cristiano Ronaldo lah, Michael Jackson lah, macam-macam. Ini semua tidak benar. Kerana penyakit berjangkit wujud. Real. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah beritahu, "Wa firra minal majzumi kama tafiru minal asad." Mu mesti lari daripada orang yang berpenyakit kusta sama seperti kamu lari bila nampak singa, kata Nabi. Hadis Bukhari. Kalau tidak ada jangkitan, kenapa Nabi suruh lari? Artinya Nabi suruh umatnya berhati-hati. Terutama bila mengetahui ada orang sedang memiliki penyakit yang boleh menjangkit orang. Ini agama mengajar. Yang pertama. Yang kedua, ini Nabi mengajarkan, setiap penularan mesti ada sebab. Tidak boleh berlaku satu penyakit secara abrakadabra simsalabim, kena COVID semua. Tak. Dia mesti ada sebab penularan. Penularan dan merebaknya penyakit pula memerlukan kepada syarat-syarat yang ketat. Sebab itu Nabi SAW menafikan penularan tanpa sebab. La adwa, wala tayrata, wala hamata, wala safara. Penyakit tidak ada yang tidak penyakit, tidak ada penyakit berjangkit. Tidak ada ramalan buruk, tidak ada sialnya burung hantu, tidak ada sialnya bulan safar. Ini hadis panjang riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan penularan mesti ada sebab. Dia tidak macam baru-baru ini ada teori mengatakan jangkitan COVID-19 boleh diterima menerusi udara, airborne. Ini kajian yang belum dapat dipastikan secara tuntas. Sebab itu telah dijelaskan oleh penasihat khas kesihatan awam kepada Yang Muhammad, Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Ia boleh airborne kalau kita duduk di kawasan yang sempit. Artinya kalau berada di kawasan pengudaraan secara terbuka dan natural dengan tahap kelembapan relatif, dipanggil relative humidity, RH dikawal antara 40 hingga 60%, itu insya-Allah selamat. Baik itu kalau tuan-tuan duduk pekun dalam aircon daripada pukul 9 ni, jangan lama sangat, keluar-keluar lah sikit, jangan banyak, kena ambil udara sikit. Ambil angin-angin banyak ini. Ini
pandangan diberikan oleh penasihat khas kesihatan awam Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebab penyakit dia mesti berjangkit dengan cara tertentu. Sama ada melalui makan minum, ada melalui darah, ada melalui hubungan jenis dan macam-macam lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keadaan yang diperlukan, orang yang sihat boleh bersama dengan orang yang sakit atau bergaul dengan orang sakit dengan syarat dia serahkan dirinya kepada Allah. Ini khusus kepada frontliner kita. Nabi pernah pesan kepada Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW akhara biyadi majzumi fadkhalahu ma'u fil qas'ati thumma qala qul bismillah thiqata billah wa tawakkulan alaih. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi pernah jumpa satu orang kena penyakit leprosy, kusta. Nabi pergi dia, Nabi ajak dia makan, Nabi pegang tangannya dalam satu bekas. Tapi sebelum Nabi makan, Nabi baca doa yang agak panjang. Baca, sebut nama Allah, tawakal kepada Allah, besar panjanglah doa tawakal dia kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu, siapa-siapa yang bertanggungjawab untuk bersama dengan para pesakit berjangkit ini, sama ada pegawai petugas perubatan misalnya, atau frontliner kita di SJR misalnya, kita teruskan tugas, yakin kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Pada para frontliner, kau ada yang mendengar ni, termasuklah juga rakan-rakan kita di SW Corp atau syarikat konsensi Alam Flora dan bagai lagi, saudara-saudari sekalian adalah frontliner juga. Kadang-kadang kita ini kepenatan dalam keadaan pandemik ini. Allah ampunkan orang yang penat bekerja. Man amsa kalal min amali yadai amsa maghfuran lahu. Siapa yang waktu petang merasa penat kerana seharian bekerja daripada pagi, maka ketika itu Allah ampunkan semua dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebab itu orang yang kerja kuat macam tuan-tuan frontliner ini, ingat, Nabi sebut, inna minaz zunubi la zunuban. Kita manusia ada satu dosa yang tak boleh dihapuskan. La tukaffiruha as-salah, wala siyam, wala haj, wala umrah. Ada satu dosa yang tak boleh diampunkan dengan buat semayang, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Mana yang kita buat haji dulu, ada dosa yang tak boleh ampun. Kita pergi umrah dulu, ada dosa Allah tak boleh ampun 100%. Semayang kita semua. Sahabat bertanya, payah benar ya Rasulullah. Oma tukaffiruha ya Rasulullah. Habis apa amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa tertentu? Kata Nabi, al-humumu fi talabil ma'isyah. Amalan yang boleh menghapuskan dosa yang degil-degil ni adalah engkau semangat dalam bekerja. Hadis riwayat At-Tabrani. Jangan putus asa. Teruskan bekerja. Memanglah kepenatan. Tak apalah, kita faham lah hantar gambar menerak-menerak berpeluh pakai PPE. Tak ada masalah, kita tengok. Tapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kerana kita bekerja bersungguh-sungguh itu, Allah ampunkan dosa-dosa yang tak dapat diampunkan dengan semayang, haji, umrah. Dosa apa ustaz yang payah sangat tu? Dosa yang kita dah payah nak cover balik. Contoh, tuan-tuan zaman muda naik kapal terbang, study luar negara. Naik kapal terbang pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke England, bagai-bagai. Balik ke Malaysia, dia bantainya ambil life jacket kapal terbang misalnya. Atau dia bawa turunnya pula majalah-majalah, segala harta benda kapal terbang dia bawa turun. Zaman student, habis semua benda dia bawa turun. Pisau garpu tak payah cerita lah. Selimut pun habis dengan bantai-bantai, majalah celah kursi tu pun bawa balik. Itu mana boleh bawa balik? Itu salah, hak orang. Habis ustaz nak pulang macam mana, dia pun tak tahu mana dah kapal terbangnya tu. Ini dosa-dosa yang payah nak diampunkan. Dengan kita banyak kerja rajin-rajin, insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang keempat, saya ingat yang terakhir lah. Hendaklah ada pengasingan antara pesakit berjangkit dengan orang-orang yang sihat. La yuridu mumridun ala musih. Orang yang sakit tak boleh datang kepada orang yang sihat. Ini kita panggil kawalan gentas negeri, gentas daerah. Orang tak ada ilmu, dia marah. Dia kata, ini dah tak ada kerjaan sungguhlah, mufti, ulama' kerjaan ni orang nak silaturahim. Silaturahim apa? Agama menyuruh. Mu tempat merah, jangan masuk tempat hijau. Kita orang sedap-sedap dah dulu Kuantan, tak ada masalah. Sampai kosong, tak ada masalah. Tiba-tiba molek ada balik. Apa sebab? Balik kampung, bukan tak boleh balik kampung. Ini agama mengajar. Sebab itu Nabi kata, Kalimil majzum wa bainaka wa bainahu qidu rumhin aw rumhaini. Bergaullah dengan orang sakit kusta, tapi jangan dekat sangat. Jaraknya selembing atau 2 lembing dengan orang yang sakit kusta. Hadis-hadis ni banyak. Semua menunjukkan bahawa pengasingan antara orang sihat dengan orang tak sihat. Begitu juga kuarantin. Manusia, jangankan manusia, dalam hadis Nabi ajar, binatang tak sihat pun tak boleh kumpul dengan binatang sihat.
Dalam hadis Nabi sebut la yuridanna mumridun ala musih. Pemilik unta yang sakit jangan bawa unta dia datang ke bandar sampai menyebabkan unta orang lain jadi sakit juga. Hadis Bukhari Muslim. Tujuannya kita nak mengelakkan penularan. Sebab itulah orang yang mengatakan bahawa kita ni terima sajalah ketentuan Allah dan bagai-bagai, bagus, tetapi ingat pernah berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila dia mengetahui di kawasan Syam di sebelah Syria, Jordan sekarang ni ada wabak taun, dia dah on the way nak pergi, dia patah balik, tak jadi masuk. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu dia persoalkan tindakan Umar, afirara min qadarillah. Tuan nak lari ke daripada ketentuan Allah? Takut apa? Bismillah, tawakal ala Allah. Moh kita masuk je lah. Halang kepala dah jauh jalan. Nak lari daripada takdir buat apa? Memang dah ditakdirkan penyakit. Langgar je lah. Apa Umar jawab? La ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Kata Umar, aku kalau lah yang bercakap ni orang lain aku boleh faham. Tapi kalau level awak cakap benda gini bukan level awak soalan macam ni. Naam, nafiru min qadrillah ila qadrillah. Ya, saya mengakui, saya lari daripada takdir Allah ini kepada takdir Allah yang lain. Sebab itu wabak taun ketika itu yang berlaku di Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah, 3 tahun lepas perang Yarmouk. 25,000 orang Islam meninggal ketika itu. Daripada 36,000 tentera Islam yang pergi dalam operasi itu, hanya 6,000 saja yang selamat. Antara yang terkorban Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurhabil bin Hasanah dan ramai lagi. Dan makam mereka sampai sekarang ada Al-Ghwar di utara Jordan sekarang. Sebab itu wabak adalah benda real. Baik. Soalnya sekarang bagaimana kita nak menangani? Saudara-saudari sekalian, kita kena akui kita sudah kepenatan. Rakyat bawahan penat kerana tak dapat bekerja seperti biasa. Tuan-tuan barisan hadapan juga penat kerana kerja tak berhenti-berhenti. Warga SW Corp, syarikat konsesi pun penat. Saya masih ingat kami di Kuantan, pertengahan April tahun ini, berlaku pandemik yang melibatkan syarikat konsesi. 8 orang pekerja alam flora Sdn Bhd disahkan positif COVID-19, manakala 558 pekerja diarah kuarantin. Tuan-tuan bayang, kat 600 pekerja konsesi tak ada kutik sampah di bandar Kuantan. Apa jadi? Maka kerajaan Negeri Pahang cerdik. Alhamdulillah, diarahkan SW Corp Negeri Pahang laksanakan penyusunan semula jadual kutipan sampah, menggerakkan pekerja daripada daerah-daerah lain untuk perkhidmatan kutipan sisa pepejal isi rumah. Alhamdulillah, kebijaksanaan para pemimpin dan kebijaksanaan kecekapan syarikat-syarikat konsesi juga menyebabkan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya, kita dah penat. Kita dah penat. Bukan kita sajalah. Daripada zaman dulu, melalui suasana begini, orang semua penat. Nabi Musa pernah melalui era ini. Kata dia, Allah rakamkan dalam Quran, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya aku dah merasa letih dalam perjalanan ini. Surah Al-Kahfi ayat 62. Suasana sekarang ada langkah yang terhenti. Ada hati yang merasa sesak. Ada air mata yang tidak pernah kering. Ada harapan yang dah tak tahu nak diletakkan di tempat mana. Tapi segalanya kita boleh selesai kalau kita minta tolong dengan Allah. Caranya adalah kita memperbanyakkan selawat. Jadi inilah selawat yang kita nak bacakan selepas daripada ini, yang merupakan satu selawat yang masyhur, selawat kamilah ini. Yang mana selawat kamilah ini dia bagi kita memanggilnya selawat kamilah. Dia ada beberapa sebutan-sebutan ataupun gelaran-gelaran yang lain. Ada yang memanggilnya selawat nariyah dan pelbagai-bagai lagi. Namun semuanya matlamatnya adalah untuk kita nak mendapatkan pertolongan daripada Allah. Sebab itu nama selawat ini juga selawat tafrijiyah. Selawat yang membuka segala masalah-masalah. Kata para ulama, selawat kamilah ini diasaskan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Maknanya cucu kepada Nabi SAW. Dan kalau orang yang disiplin tarikat, kalau tarikat yang muktabarah, Alawiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, dia memang menjadi makanan mereka, selawat tafrijiyah ini. Iaitu dalam dia kita mohon pada Allah bantu kita 6 perkara. Apakah perkara-perkara tersebut? Kita sama-sama ikuti selawat kamilah yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz kita. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin بعدد كل ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama
تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم ارزق بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولايتنا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين